An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim rawahul Bukhari wa Muslim. Kalau kita tengok hadis yang ke-8 tadi, kita boleh dapat satu maklumat besar, satu kaedah besar, bahawa sesungguhnya agama Islam ni agama yang menjaga nyawa, menjaga darah. Maksudnya tak mudah-mudah kita nak kata tumpah darah orang, tak boleh. Sebab Islam datang sebagai rahmat untuk menjaga manusia, hatta yang tidak beragama Islam sekalipun. Ini adalah konsep yang dibawa oleh agama Islam. Agama kita ni menjaga nyawa manusia. Hadis yang ke-9 pula, Nabi SAW nak menyatakan bahawa di sana ada perkara yang Allah tidak menjelaskan apakah hukumnya. Nabi juga tidak menjelaskan apa hukumnya. Maka ia akan dianggap perkara yang diizinkan oleh Allah. Benda mubah, benda yang harus dilakukan, yang boleh dilakukan. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa sahaja yang saya telah larang kamu semua daripada melakukannya, maka hendaklah kamu semua menjauhinya. Apa saja perbuatan yang saya telah perintahkan kamu semua untuk melakukannya pula, maka lakukanlah perbuatan tersebut berdasarkan kemampuan kamu. Kerana sesungguhnya yang telah menghancurkan orang sebelum daripada kamu semua adalah disebabkan banyaknya mereka bertanya, tetapi banyak juga mereka bercanggah dengan nabi-nabi mereka. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Jadi dalam hadis yang ke-9 ini, Nabi nak bagi tahu kita satu konsep. Had Allah larang, tinggal. Jangan buat. Yang Allah suruh pula, lakukan berdasarkan kemampuan. Kerana kalau kita ni sering bercanggah dengan arahan Allah, itu membawa murka Allah yang membawa kepada azab. Nabi sebut yang telah menghancurkan orang sebelum kamu semua, mereka banyak soalan, tanya macam-macam. Tanya tu, tanya ni secara zahir nak amal lah. Tapi tak, mereka tanya tapi tak nak amal apa yang mereka dapat tahu. Makin banyak bertanya, makin banyak mereka memperolokkan Nabi mereka, makin banyak pula mereka melawan dengan Nabi mereka. Jadi melawan perintah Allah, melawan perintah Nabi, ini mengundang murka dan juga bala Allah Azza wa Jal. Lepas tu yang itu yang kita risau bila masyarakat kita mula pertikaikan kehendak syariat. Allah kata begini, dia kata tak, itu pendapat Allah, kita ada pendapat kita. Walaupun tak terkeluar perkataan itu, tapi itulah bahasanya. Bila Allah kata, bila pegang negara kena buat macam ni, dia kata, tak, itu pendapat Allah, kita ada pendirian kita sendiri. Bila orang kata orang lelaki kena kahwin dengan orang lelaki, dia kata, orang lelaki kahwin dengan perempuan. Dia kata, itu pendirian orang Islam. Saya orang Islam, tapi saya berhak untuk menentukan pilihan saya. Jadi sampai ke begitu, maknanya tak boleh, kerana sepatutnya apa saja yang Allah larang, tinggalkan. Tak ada istilah saya tak mampu nak tinggalkan lah. Sebenarnya memang mampu, sebab meninggalkan benda dilarang senang je. Tak payah buat. Dia tak perlu kepada usaha. Jangan buat apa-apa. Maka tak terlakulah perbuatan yang diharamkan. Satu orang diajak untuk melakukan maksiat, minum arak contoh. Dia kata, saya tak mampu Ustaz nak meninggalkan arak. Awak tak mampu pula, memang mampu. Cuma nafsu mengajak kita sampai kita jadi hamba nafsu. Nak minum arak, kena beli. Kena ada perbuatan. Kena pergi kedai, kena beli, kena letak kat mulut, bubuh dalam gelas, kena sengitkan, kena minum. Memerlukan usaha. Baru boleh terlaku perbuatan haram. Bila Allah kata jangan buat, kalau dia okey, baik. Dia tak beli. Selesai. Tak berlakulah perbuatan yang namanya minum arak. Sebab tu Nabi kata, apa saja yang saya larang kamu daripada melakukannya, maka tinggalkanlah. Sebab kita semua mampu untuk melakukan perbuatan tersebut. Kemudian, apa saja yang saya telah perintahkan kamu untuk lakukannya, maka lakukanlah berdasarkan kemampuan kamu. Yang ni maknanya, syariat kita tahu, bila Allah Ta'ala suruh kita buat sekian, Nabi suruh kita buat sekian, kadang-kadang kita tak mampu nak buat. Di sini kata para ulama, perbuatan yang disuruh Nabi, kadang-kadang perbuatan itu wajib, kadang-kadang perbuatan itu sunat. Kan? Itu yang namanya perbuatan yang disuruh.
Syariat akan menyuruh melakukan perbuatan wajib dan juga perbuatan yang dianggap sebagai sunnah. Perbuatan sunat. Perbuatan wajib kena buat. Perbuatan sunat lagi elok kalau buat. Baik, kita lihat satu perbuatan wajib. Walaupun perbuatan itu wajib, namun masih lagi dalam konsep la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menyuruh kita melainkan dengan apa yang kita mampu. Satu orang nak semayang, dia boleh berdiri. Tapi nak rokok dah tak boleh dah. Mungkin tuan-tuan fikir, macam mana berdiri boleh, rokok tak boleh? Dia sakit pinggang. Dia berdiri elok. Tapi nak rokok tak boleh. Baik, ketika itu dia nak semayang macam mana? Antara rukun semayang rokok. Tapi dia tak boleh nak rokok. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Okey, kamu boleh berdiri? Boleh? Okey, berdiri. Boleh rokok? Tak boleh. Takat mana boleh? Saya boleh redah kepala sikit, Ustaz. Okey, redahkan kepala sebagai isyarat itu adalah rokok. Sujud? Dah rokok pun tak boleh, Ustaz. Sujud lagi tak daya. Okey, boleh redah kepala sikit ke? Boleh. Anggap itu sujud. Maknanya dia semayang diri. Dan ini berlaku pada isteri saya contohnya. Saya tak tahu lah, isteri tuan-tuan pun mungkin juga berlaku begitu. Saat-saat nak lahir tu, maka masa tu tak lahir lagi. Belum lagi dianggap orang yang berhadas. Belum lahir lagi. Jadi wajib semayang. Lagi 2-3 jam sebelum nak bersalin tu. Masuk waktu, wajib semayang. Wajib semayang. Diri boleh. Nak rokok lah tak boleh lah. Sakit lah. Akhirnya semayang lah. Asar 4 rakaat berdiri. Ni berlaku. Maknanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi hatta perbuatan wajib pun kalau tak mampu buat ada keringanan. Sebab syariat tahu. Nak buat satu perbuatan ni ada yang mampu ada yang tak mampu. Tapi nak tinggalkan perbuatan senang. Tak perlu buat apa. Tapi nak buat satu perbuatan dia memerlukan kemampuan. Jadi bila perbuatan itu wajib, masih lagi dalam ruang lingkup seseorang itu wajib buat. Orang kita wajib berwuduk. Kena basuh tangan. Habis kalau terpotong tangan sini, kata satu orang, la qadarallah, accident. Putus pergelangan tangan ni. Dia nak berwuduk. Dia kata, saya nak berwuduk patut kena daripada ujung jari sampai siku. Tapi masalah saya punya tapak tangan dah hilang. Tak payah basuh tangan pun lah. Lah. Basuh telapak tangan memang tak boleh dah sebab dah tak ada, dah hilang, dah kena potong. Habis yang berbaki boleh buat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam kitab fiqh sebut, okey kalau terputus tangan ni pula. Terputus terus sampai ke siku ni. Dalam mazhab Syafi'i kita kata, tulang siku tu wajib basuh. Dia juga termasuk dalam bahagian tangan. Habis kalau terpotong Ustaz, daripada tangan sampai siku terputus terus. Tinggal adalah sikit lengan ni. Lengan termasuk kena basuh ke? Tak kena basuh. Tapi ketika kalau orang tu cukup tangan, dia sunat juga sampai ke lengan tu. Dia panggil italatul ghurrah wa tahjil, memanjangkan basuhan. Okey, maknanya ketika tu dah tak wajib basuh tangan. Tapi kes kena ada lengan sikit. Basuhlah, sunat. Sebab asal-asal sunat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Walaupun tak wajib. Sebab tangan yang wajib dibasuh daripada hujung jari sampai ke siku. Maknanya kalau kita lihat syariat kita, tak ada satu syariat yang disuruh untuk melakukan perbuatan yang tak mampu. Tak ada dalam syariat kita setiap hari Jumaat hang kena pergi gunung, hang kena tumbuk gunung tu sampai pecah. Tak ada. Sebab itu tak mampu dilakukan oleh kita. Semua syariat yang kita tengok semua boleh mampu. Tak ada syariat yang tak mampu kita buat. Puasa. Puasa antara maghrib dengan antara zuhur dan subuh sampai ke zuhur. Sampai ke zuhur tu itu memang puasa ya'yuk tu kan. Daripada subuh sampai ke maghrib. Adakah kita disuruh puasa 3 hari tak makan langsung? Badan manusia tak mampu. Maknanya Allah yang maha berkuasa tak suruh kita buat begitu. Kerana kemampuan manusia itu difahami oleh Allah Azza wa Jalla yang maha bijaksana. Sebab tu Nabi sebut, apa saja yang saya larang, tinggalkan. Apa saja yang saya suruh, lakukan berdasarkan kemampuan. Itu perbuatan wajib. Kalau perbuatan sunat, perbuatan sunat tuan-tuan baca kitab Al-Azkar. Saya kira tuan-tuan pernah belajar kitab Al-Azkar. Kalau kita nak amalkan semua hadis-hadis Rasulullah yang cerita kelebihan zikir, amalkan zikir ni, memang kita tak pergi mana tuan-tuan. Habis zikir, baca zikir ni, habis zikir tak habis gini. Nak ceritanya berdasarkan kemampuan. Kamu ada waktu lapang, amalkan. Kurang ada waktu lapang, takat mana yang mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Syariat kita syariat yang indah. Tak ada alasan saya tak mampu nak ikut syariat. Tak ada alasan. Melainkan dia sebenarnya mahu kepada maksiat. Dia tu jiwa dia jahat. Nak kepada maksiat, dia tak mau dengar cakap Allah Ta'ala.
Lalu dia guna hujah, saya tak mampu. Bukan tak mampu. Habang saya nak jadi hamba nafsu. Apa betul? Bukan tak mampu. Mampu. Tapi tak mau buat. Sebab nak jadi hamba nafsu. Tak nak jadi hamba kepada Allah Azza wa Jal. Wal'iyazubillahi min zalik. Kemudian Nabi sebut yang banyak menghancurkan. Yang menghancurkan orang sebelum kamu semua. Banyak soal. Tapi bukanlah tuan-tuan tak boleh bertanya. Siapa tanya kurang iman? Bukan begitu. Tanya apa soalan pun jangan takut. Dan ustaz yang ditanya jangan takut. Tak tahu abang tak tahu. Sebab kita diminta untuk jawab takat yang kita mampu. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Atas yang tahu tu ada lagi tahu. Bukan dia tu tahu semua benda. Kalau tanya semua soalan semua dia tahu, ketahuilah dia tu gila. Tanya semua soalan semua tahu. Wah, dia kata. Hang gila lah. Ini bukan orang lah ni. Tapi kalau tanya banyak soalan boleh jawab. Main satu, saya tak tahu. Betul tu. Itu orang ahli. Tapi kalau semua soalan tak ada yang tanya, dia kata saya tahu jawapan. Yang tu betul tu. Itu betul. Gila insya-Allah biiznillah azza wajal. Kalau kita tengok surah Al-Baqarah itu turun untuk cerita perangai Bani Israel yang banyak tanya. Allah abadikan surah tu dengan surah Al-Baqarah. Kita pun nak sembelih Baqarah ni. 25 sembelih lah. 26 jangan lupa. 26 kita akan insya-Allah. Saya kalau ikut hari ni tak habis kitab ni. Jadi 26 hari bulan ni kita akan datang balik. Mungkin disediakan daging-daging tu sambil makan, sambil kita baca hadis. Baru barakah daging tu insya-Allah. Kita panggil Al-Baqarah An-Nawawiyah ketika tu. Baqarah berkat Imam Nawawi. Tu saya nak main tu. InsyaAllah. Hanya tak simpan Ustaz simpan. Surah Al-Baqarah turun untuk cerita perangai Bani Israel. Tengok Allah Ta'ala perintahkan Nabi perintahkan mereka dengar arahan Nabi Allah Musa. Ya Allah, mereka buat jahat dengan Nabi Musa ni. Padahal kalau kira-kira, mereka tu selamat pada Fir'aun. Siapa yang tolong selamatkan? Allah dan juga Nabi Musa. Mereka tengok mukjizat depan mata. Kita lah kau contoh. Tengok ada seorang Tok Wali tu, zahir karamat dia. Tak kata apa dah. Taat sampai mati dah. Hang gila ni wali Allah ni. Hang nak lawan dia wali Allah. Aku tengok depan mata karamah dia. Tapi subhanallah, tengok Bani Israel. Dia pun tengok mukjizat depan mata. Tapi lawan juga. Sebab tu Allah abadikan surah Al-Baqarah itu untuk kita ingat perangai Bani Israel. Yang mana ada di kalangan mereka yang bunuh satu orang. Lepas tu dia bertanya Nabi Musa. Siapa bunuh dia? Pakar-pakar tak tahulah. Yang bunuh tu tahulah siapa yang bunuh. Tapi dia tengok tiba ada satu orang mati tengah jalan. Tak tahu siapa yang bunuh. Tanya Nabi Musa. Nabi Musa kata sembelih lembu. Dia kata, hai, main-main. Tengok, main-main ke? Main-main. Kami tanya siapa bunuh, bukan nak buat kenduri. Nak sembelih lembu. Apa kaitan? Tengok. Kalau orang yang beriman, Nabi, ini Nabi. Bukan takat Nabi biasa. Ulul azmi. Bila dah suruh sembelih lembu, sembelih pi lah. Adalah tu. Tak, mereka tak. Mak main. Akhirnya Nabi Musa kata, aku ini minta berjauh Tuhan daripada jadi orang jahil. Orang buat main-main ni orang jahil. Aku bukan jahil, aku Nabi. Baru mereka, okey dah. Nak sembelih lembu. Boleh je, kira-kira carilah mana lembu pun. Kita buat sembelih korban dah. Syarat dia, saya nak lembu warna kuning, kepala kuning, ekor mesti oren. Badan tengah-tengah warna hijau. Saya nak lembu macam tu. Kalau tidak, saya tak mau sembelih. Dah asas sembelih, cari pilah mana lembu pun, warna apa pun. Tak, mereka tanya pula, lembu tu macam mana? Sebutlah lembu ni tak pernah guna untuk sekian-sekian. Okey, selesai. Warna apa? Nak tanya warna pula. Tengok sikap Bani Israel dia abadikan surah Al-Baqarah. Untuk menunjukkan kepada kita, mereka ini orang yang sangat biadab terhadap para Nabi. Banyak soal. Koklah banyak soal sebab nak tahu sungguh hukum tak? Mereka banyak soal sebab nak lawan Nabi. Kalau dalam kisah Nabi Musa ni kita akan tahu Nabi Musa ni Nabi yang sangat sabar terhadap kaum baginda. Jahat dia pun jahat. Nabi Musa dalam Sahih Bukhari, syariat orang dulu, tapi masih lagi berlaku perbahasan fuqaha juga dalam masalah ini. Kaum Nabi Musa ni, mereka orang lelaki mandi ramai-ramai betul. Tanpa ada sebarang pakaian. Jadi para ulama kita kata, ada dua kemungkinan. Sama ada, benda ni haram, tapi mereka ni lawan. Ramai-ramai mandi tak ada baju, tak ada seluar. Mandi ramai-ramai berjemaah begitu. Ada juga para ulama mengatakan ini adalah syariat mereka, tak ada masalah. Tapi jangan dibuat dalam syariat kita. Kita kata tak apa, Rawahul Bukhari, elok sikit. Ni cerita syariat dulu ni. Ni pula zaman LGBT ni bahaya ni. Wali'ayazubillah min zalik. Dia kata kami nak amalkan apa yang ada dalam Sahih Bukhari.
Jadi bila mereka ni mandi ramai-ramai, Nabi Musa tak mandi sekali. Sebab Nabi Musa ni seorang Nabi yang sangat pemalu. Mereka kalau benda tu halal, kalau lah, sebagian ulama kata mungkin ini halal dari zaman Nabi Musa. Mereka orang lelaki boleh mandi ramai-ramai. Mereka tak terpikat nak buat benda tak elok tu. Tapi dalam syariat kita tak boleh, haram. Jadi para ulama kata kemungkinan yang tu halal pada zaman mereka. Sebab tu mereka mandi sekali ramai-ramai. Tapi mungkin juga yang tu haram. Ditegur oleh Nabi tapi mereka tak mendengar. Kalaulah benda tu halal sekalipun, Nabi Musa tak sekali sebab malu. Apa mereka kata? Nabi Musa ni adalah tu aib tu tak mau tunjuk kat orang. Adalah ku aib tu. Nampak? Sampai jahat tara tu tuan-tuan. Dia bukan nak fikir Nabi Musa ni seorang pemalu. Dia kata, adalah ku tang-tang ni. Apa benda tak elok, malu tunjuk kita, pecah rahsia. Subhanallah. Sampai biadab kepada Nabi Musa sampai tahap itu. Sebab tu Alhamdulillah kita umat Nabi Muhammad. Tak tergamak kita nak sebut apa pada Nabi-Nabi kita. Bukan takat Nabi Muhammad. Mana Nabi pun? Elok sikit Nabi ni. Kita dididik untuk cinta pada Nabi dan Rasul. Dan berlaku sangat beradab dengan para Nabi dan para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi hadis yang ke-9. Nabi nak beritahu, yang Nabi larang jangan buat, yang Nabi suruh buat takat mampu. Maknanya ada lagi sikap yang kita kena ada, iaitu melakukan perbuatan yang disuruh, meninggalkan perbuatan yang larang. Dalam masa yang sama, jangan banyak bertanya untuk tujuan pelekeh. Banyak bertanya tak ada masalah. Walaupun pada zaman Nabi, Nabi tak bagi banyak bertanya. Sebab bila banyak bertanya, jadi turun hukum. Nabi tak nak banyak hukum. Sebab bila banyak hukum, banyak tanggungjawab. Takut nanti umat tak mampu buat, berdosa. Nabi tak nak kita jatuh dalam lembah dosa. Jadi pada zaman Nabi, Nabi tak bagi para sahabat banyak bertanya. Sebab tu para sahabat tak banyak bertanya. Yang Nabi sebut apa mereka buat. Kalau Nabi tak sebut, mereka senyap gitu. Tapi zaman kita, Quran tak turun dah. Tanyalah apa benda pun tak ada masalah. Kalau untuk kita nak tahu benda berkaitan dengan syariat kita.